Berlayar ke Melaka, berlabuh di Muara, singgah sebentar di Kuala Kedah. Awal bismillah pembuka bicara dengan alunan madah yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sekalung apresiasi buat penajuk acara, barisan pilihan hakim yang penuh cakna dan sentiasa berpaksikan kepada keadilan. Saudara penjaga masa yang setia dengan randiknya. Seterusnya, hadirin hadirat yang dikasihi dekat di hati. Telakanya detik bersejarah buat dunia Islam apabila Piagam Madinah menjadi wadah kepada kejayaan pembentukan sebuah negara bangsa yang berbeza etnik dan agama, bahkan tiada pertalian darah antara mereka. Kendati pun sudah ribuan abad lamanya, tapi rahsia perjuangannya hampir sama dengan lakaran sejarah terbinanya sebuah negara berdaulat bernama Malaysia. Berdirinya saya di sini bukanlah untuk bicara kosong semata. Akan tetapi, izinkan saya untuk mencuri perhatian hadirin untuk saya tampilkan dengan mauduk pidato saya, Rukun Negara Wahana Malaysia Madani. Anak-anak bangsa perlulah menghayati 5 prinsip rukun negara dalam memastikan kemakmuran negara dapat terus dipacu seiring dengan aspirasi pemerintah dalam membina sebuah negara Malaysia Madani. Hadirin yang dihormati sekalian, tanggal 13 Mei 1969, darurat terpaksa diisytiharkan di seluruh negara. Bermulanya episod duka dan sejarah hitam buat negara yang baru sahaja 11 tahun mengecapi angin kebebasan. Tatkala perpaduan kian bercempera sehingga tercetusnya pertumpahan darah, seolah tiada iman di dada dan akal mereka untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Kini, hampir genap 66 tahun tanah ini bebas daripada segala pertualang asing. Namun, masyarakat acap kali disogokkan dengan isu perpaduan yang kian bermaharajalela di segenap platform, sama ada di dunia nyata maupun dalam dunia maya. Oleh itu, marilah kita mengamati dan merungkai bagaimanakah prinsip rukun negara sebagai sebuah wadah yang pragmatik dapat mengekalkan perpaduan dan kestabilan rakyat yang akan saya zahirkan dalam 4 dimensi yang berbeza. Hadirin yang dikasihi sekalian, cetusan ida yang pertama, menghayati prinsip rukun negara dapat melahirkan sifat kesetiaan kepada negara melalui hubungan rakyat dengan raja. Apabila tiada dinding pemisah antara dua darjat yang berbeza, taraf dan pangkatnya, jadi keakraban yang kukuh dan mampan dalam sebuah sistem masyarakat dapat direalisasikan. Kepribadian akhlak seorang pemimpin yang sering ditonjolkan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong yang sanggup mengetepikan segala protokol saat menyantuni rakyat jelata. Lagak dan tingkah laku yang berjiwa rakyat lantas menghangatkan jiwa, menyebabkan rakyat semakin kasih dan cinta akan baginda berdua sekaligus kepada pertiwi tercinta. Memetik dalil daripada surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Menurut Imam Ibn Katsir, selain ayat ini menyatakan kewajipan agar patuh kepada Allah dan Rasul, ayat ini juga menjelaskan kewajipan agar patuh kepada pemimpin selagi pemerintahannya bukan dalam hal-hal kemungkaran. Hubungan murni antara rakyat dengan pemimpin akan melahirkan rasa cinta akan negara sehingga kebenak kalbu setiap warga.
Menerusi cetusan ida yang kedua, keluhuran perlembagaan perlulah dipelihara oleh setiap warga. Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara dan menjadi punca kepada semua undang-undang negara. Ketertinggian perlembagaan dapat dilihat apabila kedudukan yang di Pertuan Agong berada di bawah Perlembagaan Persekutuan yang digelar sebagai Sistem Raja Perlembagaan. Mengimbau kerana sejarah politik negara. Apabila hampir sepekan politik negara berdepan kemelut, peranan perlembagaan menjadi titik noktah selaras dengan perkara 40/2/A dan perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan, iaitu yang di Pertuan Agong berkuasa melantik seorang ahli parlimen yang mendapat sokongan majoriti ahli parlimen yang lain untuk menyandang jawatan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Interpretasinya, tidak ada mana-mana anasir yang boleh mencemari kesucian perlembagaan di negara kita yang berdaulat ini. Menelusuri cetusan ida yang ketiga, kedaulatan undang-undang negara wajib dipatuhi oleh setiap warga. Apabila wujudnya undang-undang di sebuah negara, maka akan lahirnya warga yang bahagia. Apabila keadilan menjadi perisai, maka kebatilan dapat dikalahkan. Namun demikian, adakah hari ini kita sudah bebas daripada segala kemungkaran? Adakah nasib golongan marhain seperti kita kian terbela? Adakah politikus yang khianat pada negara sudah dipenjara? Andai senario ini masih terpampang di hadapan layar kaca dan menjadi tajuk utama akhbar seluruh negara, maka bangkitlah dari mimpi yang lena bahawa undang-undang negara ini hanya sekadar omongan kosong dan dipermainkan oleh mereka yang hidup bermandikan dosa. Signifikannya, kepatuhan kepada undang-undang negara akan melahirkan sebuah negara bangsa yang harmoni selari dengan ciri-ciri ketamadunan sebuah negara bangsa. Hadirin yang dihormati dan dikasihi sekalian, cetusan ida saya yang terakhir, setiap warga wajib menanam nilai-nilai moral di dalam sanubari setiap individu. Meskipun jauh merantau dan merentasi benua sekalipun, budaya bersopan santun dan bertata susila tidak pernah sesekali luntur dek pengaruh budaya luar. Saya ingin memetik laporan Astrawani pada tanggal 12 Julai 2022 bahawa Kerajaan Arab Saudi memuji jemaah haji Malaysia kerana sikap disiplin yang tinggi sepanjang melaksanakan ibadah haji. Sudah menjadi lumrah dan semua warga apabila bertandang ke tempat orang, akhlak pasti dipelihara. Persis sebab kata pepatah Melayu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dalam nada yang berbeza, rakyat negara ini perlu mempertingkatkan lagi rasa hormat menghormati antara rakyat berbilang kaum, adat dan budaya, serta bersikap toleransi dalam beragama. Dengan itu akan lahirnya masyarakat yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Intihannya, penghayatan terhadap 5 prinsip rukun negara perlulah dipupuk dan disemai sejak dari akar umbi sehingga kepada golongan warga emas. Kerana lidah pendeta pernah mengatakan, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Oleh hal yang demikian, misi dan visi bersama 6 nilai teras Malaysia Madani yang diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, dapat diimplementasikan secara bersepadu dan holistik untuk menjadikan segala dasar dan pelaksanaan negara lebih manusiawi. Anak-anak bangsa perlu digilap dan dicorak seperti permata, kerana mereka ialah pewaris negara yang akan menjulang nama Malaysia di persada dunia.
Akhirul kalam, izinkan saya mengakhiri pidato saya dengan 2 rakaat pantun. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Pulanglah tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.